Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Ali bin Wan Muhammad Azmi. Saya pelajar KKTM Masjid Tanah dari Jabatan Plastik bagi sesi Julai-Disember 2024. Bagi subjek pengajian Malaysia kod DUA 20062, saya ditugaskan untuk membincang tentang dasar alam sekitar negara. Pengenalan dasar alam sekitar negara melibatkan pemahaman menyeluruh tentang komponen-komponen alam yang membentuk struktur fizikal dan ekologi sesebuah negara. Geografi adalah salah satu aspek utama yang melibatkan kedudukan sesebuah negara dari segi litan dan bujur, serta ciri-ciri topografi seperti gunung, dataran, lembah, sungai dan garis pantai. Elemen-elemen ini bukan sahaja mempengaruhi rupa fizikal negara, tetapi juga iklim dan pola cuaca yang dialami. Iklim adalah pola cuaca jangka panjang yang dipengaruhi oleh lokasi geografi. Contohnya, negara-negara tropika mengalami suhu yang tinggi dan hujan yang banyak sepanjang tahun. Data belakang dasar alam sekitar negara sesebuah negara merujuk kepada pendekatan peraturan dan undang-undang yang digumbar oleh kerajaan untuk melindungi dan memelihara persekitaran semula jadi. Dasar ini bertujuan untuk mengurus sumber semula jadi secara mampan, mengawal pencemaran dan memastikan kesejahteraan ekosistem serta masyarakat. Banyak negara khususnya yang mengalami tahap pembangunan yang pesat berhadapan dengan cabaran dalam mengimbangi keperluan pembangunan ekonomi dengan memelihara alam sekitar. Seterusnya, objektif dasar alam sekitar negara. Objektif dasar alam sekitar negara sesebuah negara bertujuan untuk memastikan kelestarian sumber semula jadi serta mengurangkan impak negatif aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Salah satu objektif utama adalah pemeliharaan biodiversiti, di mana negara berusaha melindungi spesies tumbuhan dan haiwan daripada kepupusan serta memastikan keseimbangan ekosistem semula jadi. Melalui dasar ini, kerajaan memperkenalkan langkah-langkah seperti penubuhan taman negara, kawasan perlindungan laut dan program pemeliharaan hidupan laut, program pemeliharaan hidupan liar untuk mengekalkan keanekaragaman biologi. Selain itu, objektif pengurangan pencemaran juga penting, khususnya dalam mengawal pencemaran udara, air dan tanah. Seterusnya, strategi dasar alam sekitar negara merangkumi pelbagai pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk mencapai kelestarian ekosistem, pemeliharaan sumber semula jadi dan mengurangkan kesan buruk aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Salah satu strategi utama adalah penguatkuasaan undang-undang dan peraturan alam sekitar yang ketat. Melalui undang-undang yang mengawal pencemaran udara, air dan tanah, negara dapat mengawal aktiviti perindustrian, pertanian dan pembandaran yang berpotensi memberi kesan negatif terhadap alam sekitar. Contohnya, pengenalan akta kualiti alam sekitar sekeliling yang bertujuan untuk memantau dan mengurangkan pelepasan gas pencemaran dari kilang dan kenderaan bermotor. Pencapaian dasar alam sekitar negara sering dinilai berdasarkan kejayaan dalam melindungi dan memelihara alam semula jadi, pengurangan pencemaran dan serta meningkatkan kelestarian dalam pelbagai sektor. Salah satu pencapaian utama adalah peningkatan dalam pemeliharaan biodiversiti melalui penubuhan taman negara, hutan simpan dan kawasan perlindungan laut. Negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia yang kaya dengan hutan hujan tropika telah berjaya menetapkan kawasan perlindungan biodiversiti yang luas untuk melindungi spesies terancam dan mengekalkan keseimbangan ekosistem. Penubuhan taman-taman negara ini bukan sahaja membantu pemeliharaan tetapi juga mempromosikan ekopelancongan yang memberikan sumbangan ekonomi. Cabaran dan halangan dasar alam sekitar negara seringkali kompleks dan berbilang dimensi. Salah satu cabaran utama adalah penubuhan ekonomi yang pesat yang sering menyebabkan tekanan terhadap sumber alam dan persekitaran. Dalam negara-negara membangun, keperluan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan industri sering mengakibatkan pengorbanan terhadap alam sekitar, termasuk pembalakan yang tidak terkawal, pencemaran industri dan pengurangan kawasan hutan. Hal ini menciptakan konflik antara kepentingan ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar, di mana kerajaan mungkin terpaksa mengutamakan pembangunan ekonomi jangka pendek berbanding kelestarian jangka panjang. Penutup dasar alam sekitar negara menekankan bahawa pelaksanaan dan pengembangan dasar ini adalah penting untuk memastikan kelestarian sumber semula jadi dan kesejahteraan ekosistem. Dengan cabaran global seperti perubahan iklim, pencemaran dan kehilangan biodiversiti, negara perlu mengambil langkah proaktif untuk merangka strategi yang berkesan bagi mengenangi isu-isu ini. Kesedaran awal yang tinggi penlibatan masyarakat dan kerjasama antara sektor awal dan sektor swasta adalah kunci dalam mencapai matlamat pemeliharaan alam sekitar.
refleksi diri saya tentang tajuk yang kita bincang ini ialah dasar alam sekitar negara, iaitu kita perlu ada rasa tanggungjawab bersama tentang menjaga alam sekitar dengan baik, kerana alam sekitar ini memberi banyak faedah kepada kita dari dulu, sekarang dan masa akan datang, terutamanya generasi akan datang, kerana pembangunan yang semakin pesat akan memberi kesan kepada alam sekitar jika tidak dijaga dengan baik. Akhir sekali, semoga info maklumat yang saya kongsi ini memberi manfaat kepada anda semua yang menonton video ini. Terima kasih.